Selamat pagi Radio Kim Inspirasi Info Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8.30 pagi. Alhamdulillah sahabat semua. Kita nak teruskan dengan kita punya segmen generasi pada hari ini yang membawa isu Palestin, mendidik anak-anak tentang hak dan juga kemanusiaan. Ya, mana kita tinggalkan soalan sebelum ini macam Ya. mana apa anda akan jawab sebagai Hmm. ibu, sebagai ayah yang prihatin bila anak-anak tanya, "Abah, Umi, apa yang terjadi dekat Palestin?" Jadi hari ini insya-Allah kita akan belajar bersama-sama yang berbahagia Profesor Dr. Rafidah Hanif Mokhtar, pensyarah fisiologi kita dari Universiti Sains Islam Malaysia untuk giliran beliau hari ini menerusi Di generasi. hujung telah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa Apa khabar? khabar? Sihat? Prof Rafidah sihat? Sihat, alhamdulillah sihat. Walaupun Alhamdulillah. dalam sedih ya menghadap Ha, berita Palestin setiap hari ya kan. Allah. Um, Betul bro. Ada setiap pagi tu kadang-kadang sahabat kita dia buka, kalau buka media sosial tu dia cari individu-individu yang berada di Palestin. Macam mana khabar mereka, Ya. apa berita-berita yang terkini selepas lebih 33 hari lebih kurang macam tu. Ya. Uh, Lebih sebulan dah. berdilan tekanan demi tekanan dikenakan ke atas mereka. Jadi hari ini kita nak ajak juga anak-anak kita pun turut memahami situasi yang sedang berlaku. Sebab statistik menunjukkan kematian bertambah, semakin besarnya wanita juga dan juga kanak-kanak. Sedih lah, runtun hati kita sebagai bapa, sebagai ibu kan boleh tengok keadaan yang berlaku di sana. Tapi itulah kita nak sama bincang tentang isu kemanusiaan dan hak ini bersama dengan mereka. Macam Kenapa mana, Prof pilih tajuk ni Ya, hari ni agaknya? silakan. ya. Terima kasih DJ Pian dan DJ Lok. Isu ini saya ingat bila saya berbincang dengan produser untuk tajuk, saya kata eloklah kalau kita mengambil iktibar dan mengekalkan momentum kesedaran ya tentang isu Palestin ni. Pertama sekali saya ingin menzahirkan penghargaanlah kepada Kementerian Pendidikan ya yang telah pun menganjurkan Minggu Solidariti Palestin di sekolah. Pada saya suatu tindakan yang wajar dan dengan media sosial yang kita kata memang terbuka dan sampai pada anak-anak ni, kita tidak dapat menyembunyikan lagi apa yang berlaku. Daripada anak-anak dibiarkan dengan satu naratif yang mungkin tidak betul, lebih baiklah pihak ibu bapa, guru, kementerian ya memberikan ruang untuk kita berbincang, untuk anak-anak melahirkan kreativiti, untuk mereka kita pun nak kaji apakah anak-anak kita memahami ke tidak kan. Jadi antara perkara yang saya rasa sangat mengejutkan saya jugalah waktu saya tengok dalam Roblox kan, di mana anak-anak yang main Roblox boleh menganjurkan solidariti bersama Palestin, perhimpunan tu kan. Saya pun memang jenis yang mula-mula tak faham game ni. Dan waktu anak saya duk cakap pasal Roblox pun kita tengok dalam konotasi negatif kan. Tapi awal-awal dulu kan. ya, rupa-rupanya ada banyak ini dunia mereka kan. Dunia mereka berkawan kerana di luar dah tak berapa selamat, jadi mereka banyak berkawan secara online. Dan mereka menggunakan medium tu juga untuk menzahirkan apa yang mereka rasalah. Okay. So pertamanya saya ingat saya ingin menegaskan dekat sini bahawa kemanusiaan ataupun humanity, hak ataupun rights itu adalah salah satu juzuk dalam Islam. Yeah? It's not the other way round. Some people say that kemanusiaan ni mesti dibicarakan terpisah daripada Islam. Kemanusiaan ini kena dibicarakan tanpa ada elemen Islam. Saya rasa satu perkara yang kita faham bahawa manusia ni dia tidak dapat lari daripada identiti dia. Kalau identiti dia sebagai seorang Muslim, dia menzahirkan kemanusiaan pun dengan cara identiti dia. Ya, jadi kita nak bawa dekat sini tentang Islam. Satu-satunya ataupun amat berat ya memberi penghargaan yang tinggi kepada darah dan jiwa manusia. Banyak ayat Quran yang menyatakan bahawa pembunuhan satu nyawa tak berdosa itu sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Kan? Dalam surah Al-Maidah ayat 32. Sesiapa saja yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain, maknanya deliberately,
without justified reason, tanpa ada alasan yang kukuh, ataupun bukan kerana manusia itu buat kerosakan muka bumi, kan, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Okay? Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Macam tu prinsip Islam dalam menjaga nyawa, ya. Kemudian dalam surah An-Nisa pun Allah SWT mengancam orang yang menghilangkan nyawa seorang mukmin dengan ancaman yang keras, ya. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Ini untuk orang Muslim sesama Muslim kerana mempertahankan persaudaraan. Tapi ayat yang pertama tadi adalah seluruh manusia, an-nafs, ya, semua manusia. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang jenayah pembunuhan yang berat ini, ya. Andai penduduk, dan satu riwayat hadis At-Tabrani, kan, andai penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang Muslim, sesungguhnya Allah akan membanting wajah mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka, ya. Dan ayat-ayat ini memberi gambaran bahawa nyawa itu sangat dihargai, dan kita boleh sambung semula selepas ini bahawa dalam prinsip-prinsip ketenteraan Islam pun sebenarnya memberi satu penekanan tentang fiqh dalam peperangan, kan. So dalam fiqh peperangan juga memberi satu bentuk kemanusiaan. Apa yang kita tengok sekarang ni, saya ingat pagi ni saya cek dalam 2 hari sudah ada satu laporan statistik, ya. Dah 10,000 kematian di Gaza sendiri dalam tempoh daripada 7 Oktober hari itu sampai dalam sebulan, kan. 10,000 casualty peperangan yang saya kira satu tragedi yang paling buruk, yang paling dahsyat yang kita pernah lihat berlaku depan mata kita, dirakamkan, dan kita juga melihat kemanusiaan di pihak barat itu satu perkara yang mereka pun tak dapat pertahankan. Sebab beberapa tokoh terkenal, ya, ketika 7 Oktober bermulanya serangan Israel ke atas Palestin yang bertubi-tubi ini, ada beberapa tokoh-tokoh barat tanpa segan silu menyatakan Netanyahu just kill them, kan. Kata-kata ni keluar daripada Jordan Peterson, seorang ahli akademik yang dihormatilah sebelum ini, kan. Kemudian kata-kata oleh Ben Shapiro pun selalu dirujuk. Sebenarnya saya petik mereka ni sebab mereka ni selalu dirujuk dalam isu yang saya kaji ni, LGBT. Tapi bila melihat kata-kata mereka, macam Ben Shapiro mengatakan bahawa orang Palestin, orang Arab ni orang yang tinggal di sewage, lembah-lembah kotor, maka mereka tak maju, maka mereka deserve diserang sebegitu. So kita pun melihat apa takrifan humanity barat, kan. Perlahan-lahan kemanusiaan itu sesuatu yang berubah-ubah pada mereka, okay? Itu yang pertama dalam prinsip Islam, kan. Keduanya, kalau kita nak lihat tentang takrifan humanity ataupun kemanusiaan pun, kita melihat bahawa dalam peperangan dunia pertama dan dunia kedua juga dicetuskan daripada peradaban barat, kan. Itu isu mereka. So apabila mereka sendiri yang mencetuskan peperangan, mereka sendiri meraba-raba nak cari apa itu maksud kemanusiaan kembali, kan. Ya Allah. Dalam sejak Perang Dunia Pertama daripada 1912 hingga sekarang 2023, kita ambil 100 tahun ke belakang ini, pejuang-pejuang kemanusiaan ini adalah mereka negara-negara yang mencetuskan peperangan, ya. Sebab itu apabila dan kita umat Islam ini yang bukan aktor utama Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kita sering disyarahkan tentang apa itu kemanusiaan. So pada saya is satu perkara yang kena bawa balik anak-anak kita kepada apa itu kemanusiaan mengikut Islam,
kan, dalam pada kita memahami bahawa kemanusiaan itu tidak mengira agama, bangsa dan juga negara. Dan apabila kita bercakap tentang Palestin juga, kita melihat bagaimana gereja-gereja umat Kristian juga dibom, Betul. Hospital kan. mereka pun. Hospital mereka juga dibom yang melibatkan semua perkhidmatan yang berkhidmat kepada penduduk Gaza yang terdiri daripada orang Islam, orang Kristian dan ada orang Jew sendiri. Ya. Ya. 2 hari sudah saya berkongsikan catatan seorang wanita beragama Kristian. Dia kata, saya sudah tidak dapat lagi menyembunyikan perkara ini. Saya nak bagi tahu bahawa antara gereja mereka yang beratus tahun yang turut musnah sebab bom daripada Israel adalah gereja di mana beliau berkahwin. So dia kata selepas daripada ini saya dah takkan diam. Dan saya bertanyakan kepada kumpulan-kumpulan Kristian di barat yang di Amerika Syarikat yang sangat menyokong Israel ni, dia kata di mana kemanusiaan kamu? Kenapa kamu tidak bersuara sedangkan kami umat Kristian di Gaza juga menerima tempias daripada pengeboman ini. Kan? So saya pun lihat memang beliau saya telusuri balik FB beliau sebelum ni beliau tak pernah cakap pun tentang sebarang konflik Palestin ataupun Israel. Mungkin waktu itu beliau pun ada rasa macam mungkin tidak bercakap banyak tentang Islam kan. Tetapi apabila beliau dan keluarga sendiri pun menjadi mangsa, selepas daripada itu FB dia mula masuk dan menghentam Israel serta mempertahankan mereka di Gaza yang menjaga, cuba menyelamatkan apa yang ada di Gaza waktu ini. So itu satu bentuk kemanusiaan apabila kita Islam melihat bahawa yang kita tegur Israel ini adalah betapa kejamnya mereka terhadap penduduk-penduduk Gaza, tidak kira bangsa, agama dan negara. Dan bila kita cakap pada anak-anak kita pun, kita mengatakan bahawa memang kita sangat terkesan dengan umat Islam di Gaza, tetapi kita juga mempertahankan nyawa-nyawa orang bukan Islam yang ada di Gaza kerana serangan yang dibuat oleh Israel itu adalah kerana ingin mengusir keluar, ingin memusnahkan dan meneruskan agenda penaklukan mereka ke atas Palestin. Ya. Begitu juga bawa balik sejarah Palestin. Saya tengok ada banyak orang yang meringkaskan sejarah Palestin sebab ada pihak yang cuba mengelirukan kononnya segala-galanya bermula 7 Oktober 2023 kan. Padahal peta Palestin sendiri 1947, ada duit shilling Palestin daripada tahun 1920 ya. Awal bukti semua tu kan bro. Dari awal daripada itu. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana sejarah Palestin ini adalah sejarah penjajah yang masih menjajah sehingga kini dan tidak memberikan hak-hak yang asas kepada umat Islam dan juga umat Kristian yang duduk di Gaza tersebut, dan juga berapa banyak kita kata pencabulan keamanan yang dilakukan oleh penjajah bernama Israel. Yang ini yang kita bawa kepada anak-anak kita lah dalam membicarakan kemanusiaan dan juga hak, ya. Ya, menarik perkongsian hari ini sebab kita fokus juga pada anak-anak dan itu juga sekian ramai, kira separuh daripada yang syahid di Palestin itu saat ini, separuh daripada mereka adalah terdiri daripada anak-anak yang sedang membesar, yang tak berdosa. Tapi alasan demi alasan diberikan oleh pihak Zionis Israel mengatakan mereka tidak menyerang sivilian tapi mencari kubu-kubu Hamas. Tapi dalam masa yang sama yang terkorban itu mereka yang tidak berdosa, seolah-olah mereka sengaja, benda ni sengajalah dah diatur, dirancang. Jadi cuma satu, kalau kita perasan Prof, dekat online di internet, kalau kita carikan apa-apa berkaitan dengan antara Israel dan Palestin, macam contoh kalau kita tanya adakah Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri mereka, internet akan terang-terang jawab. Dia bagi naratif yang seperti orang lain, mereka juga ada hak untuk mempertahankan kebebasan dan keamanan mereka. Tapi bila kita cari tentang Palestin,
it's a complex issue happen in Palestine. So this is unfair. Bayangkan Memang. kalau anak-anak kita Yes. dapat naratif yang Yes. macam tu. Macam mana, Prof? Itulah sebab itu saya suka naratif anak-anak dan saya suka sebab mereka simple. Pemikiran mereka simple, kan? mereka sendiri melihat dan Setuju. menilai Straightforward. straightforward. Dan dah nampak dekat situ yang sebelah Palestin ada footage, ada video, ada mangsa, ada anak-anak yang menangis yang kita nampak trauma. Saya tulis dekat Twitter, ya saya Allah. kata tak payah ajar medical pelajar kita tentang apa itu trauma dah, you boleh tengok dekat Twitter. Anak-anak yang trauma, anak-anak yang anxiety. Macam ni nak tengok, you tengok dekat apa yang terjadi setiap hari di Gaza, itulah pelajaran tentang apa itu bentuk trauma, ya. Dan benda ini kita tak dapat selindungkan daripada anak-anak dan mereka menonjolkan dalam Minggu Solidariti tu. So, Kejap lagi kita sambung. Macam mana kalau anak-anak ni bersemangat lah nak ekspresi solidariti mereka? Ada ke batas-batas yang mungkin kita kena patuh atau ikut ataupun mereka boleh bebas berekspresi? Prinsip peperangan dalam Islam lah, kejap lagi ilmu yang mungkin baru kita nak belajar kan daripada Prof kita. Okey, sama-sama kita berehat kejap. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu 100.2 FM. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen Generasi kita sambung pagi ini. Anda boleh turut menonton di Facebook dan YouTube bersama Profesor Dr. Rafidah Hani Mukhtar. Kita cerita tentang Palestin, mendidik anak-anak tentang hak dan kemanusiaan. Betul. Terima kasih Prof kerana masih lagi bersama dengan kami. Cuma kita nak kupas lebih lanjut tentang prinsip peperangan dalam Islam. Sebenarnya apa yang boleh kita belajar daripada episod kekejaman Israel ke atas Palestin ni, Prof? Ya. Apabila kita bercakap tentang kekejaman Israel ke atas Palestin, dan kita mengatakan bahawa dalam isu hak, ya, sebenarnya Palestin lah yang ada hak mempertahankan diri mereka kerana mereka telah pun dijajah daripada tahun 1947. Bukan saja mereka dijajah, mereka dinafikan hak asas, ya. Bekalan elektrik boleh dipotong bila-bila masa, bekalan air boleh dipotong bila-bila masa. Buka sempadan, ya, sempadan bergantung pada ihsan Israel. Kemudian pintu masuk pun dikawal, kan. Checkpoint berapa ratus checkpoint, kan, untuk pergi dari satu tempat pada satu tempat. So ini adalah hak rakyat Palestin, hak asas yang dinafikan. Saya masih ingat lagi dalam satu huraian daripada Profesor Dr. Afandi Saleh, kan, tentang apa berlaku setelah 7 Oktober sampai satu saat itu Israel potong talian internet, kan, air semua tak dapat. Jadi apa yang ada dekat Gaza ketika itu udara, tinggal udara je. Udara tu pun dicemari dengan debu-debu bangunan yang runtuh apa semua, kan. Jadi ini satu bentuk tragedi ketenteraan yang sangat dahsyat dan tidak mengikut norma-norma manusia pun, ya, ketika kita bercakap ni. Dan kita pun nampak bahawa Israel menghadapi masalah untuk menunjukkan mereka menderita. Penderitaan mereka amatlah disproportionate dengan penderitaan Palestin, kan. Isu katanya 40 bayi decapitate, kan. Kita tunggu-tunggulah mananya gambar, mananya footage, mananya senarai nama bayi tersebut, anak siapa, semua tu tak jumpa-jumpa, tak muncul-muncul lah. So kita melihat isu ini sebagai satu a disproportionate antara dua. Dan siapa-siapa yang bercakap tentang kita kena bercakap dalam konteks adil, equality antara Israel dengan Palestin pun saya rasa macam tak masuk akal. There's no equality dalam tak balance langsung, ya. So isu kemanusiaan dan hak ni terutamanya lah bagi anak-anak Muslim kita, saya rasa boleh dipelajari apabila kita melihat prinsip-prinsip peperangan dalam Islam. Sekurang-kurangnya bila kita mula bercakap sekarang prinsip peperangan dalam Islam ni, bolehlah kita mencorakkan apa benda yang berlaku dekat UN, perhimpunan
Agung PBB. General Assembly, dia punya Perhimpunan Agung baru-baru ni kan, Ya. yang mengundi sama ada nak ceasefire, nak gencatan senjata ke tidak. Dan Berkecuali kita terkejut ada negara-negara yang berkecuali dan ada negara-negara yang menentang gencatan senjata kan. Pelik juga. So gunakan peluang ini untuk cari balik tentang prinsip-prinsip peperangan dalam Islam, bukan sebab kita nak ajak anak-anak kita supaya mula berperang sekarang, tidak. Dia dalam konteks memahami apa itu kemanusiaan apabila berlaku konflik. Okey, bagaimana dalam mempertahankan sesuatu negara itu masih ada adab-adab dalam peperangan yang kita observe. Okay. Saya petik satu, saya ingat kertas yang baik daripada pensyarah UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Islam dan Doktrin Ketenteraan, tulisan Burhanuddin Jalal, Amnah Sa'ayah, Sayuti Gani, Ridwan Yasin dan Muntaha Haji Saleh. Bertepatanlah dengan niche universiti tersebut, Universiti Pertahanan Malaysia. Jadi dia mengatakan bahawa Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah, maksudnya, bukankah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu? Akan tetapi sesiapa yang berpaling dari kebenaran serta ia kufur ingkar dalam konteks peperangan ni, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang inginkan kekacauan dan peperangan dalam dunia ini kan. Dalam hal ini bila Allah sebut tentang berperang dengan mereka yang menentang agama Islam, dan dalam sejarah banyak berlaku apabila mereka yang menentang agama Islam ni adalah orang-orang kafir yang melanggar beberapa hak-hak orang Islam. Ya? Jadi dalam ayat Al-Ghasyiyah ni, Al-Fazlur mentafsirkan bahawa Allah memberikan kebenaran berperang berdasarkan ayat Quran ini beberapa syarat. Syarat kerana tengok syarat ni semua ada dekat Palestin sekarang. Syarat dia kerana kaum muslimin teraniaya atau ingin mempertahankan diri. Kedua, kerana menjaga agama. Ketiga, kerana kebebasan beragama terancam dan dihalang. Kan? So kita melihat dalam konteks bukan saja Palestin kan, macam dalam konteks Uyghur, umat Islam Uyghur pun. Nak pergi pasport untuk keluar negara sebab nak pergi haji dah tak dapat. Ini antara perkara-perkara yang dikatakan bahawa umat Islam dalam konteks peperangan ini adalah justifikasi ya jika ingin mempertahankan diri, ingin retaliate balik kan. Saya amat orang kata tak gemar dengan setengah orang yang aman duduk kat Malaysia ni. Dia tidak faham konsep retaliation ataupun mempertahankan diri dengan menyerang balik. Kalau ikut dalam konteks peperangan dalam Islam pun, kita bukannya silent, kita bukannya tidak ada strategi. Strategi peperangan ini memang ada untuk semua negara. It'll be ridiculous to say that kalau kita tengok negara Palestin dengan Israel bergolak, kita punya ketenteraan tidak mengambil iktibar. Kita harus mengambil iktibar. Bila Ben Shapiro mengatakan bahawa kalau umat Islam ni disperse dan negara-negara Islam lain ambil mereka, settle kan. Padahal kita kata sebab dia tu tidak membaca sejarah, tidak lihat bahawa sebelum ni ada tragedi Sabra Shatila, ada Dir Yassin. Kita ingat nama-nama itu. Ketika itu Hamas pun belum ada. So menyalahkan Hamas untuk tragedi ini, Hamas suatu parti yang diundi secara demokratik. Cuma dia tak diiktiraf lah oleh US kan. Menyalahkan Hamas sedangkan strategi Israel memerangi, tidak membenarkan persiapan ketenteraan untuk Palestin selama ini, semua orang buat tak nampak kan. Jadi sebab itulah saya rasa apabila kita berbicara dengan anak-anak kita, just hanya kerana anda duduk dekat sebuah negara yang aman sebegini, anda rasa bahawa kita suatu hari tak akan pernah dijajah, menghadapi penjajahan. Kita suatu hari nanti tak akan menerima nasib yang sama. Jiran-jiran Palestin seperti Jordan, seperti Mesir dan sebagainya, saya rasa mereka juga mengambil iktibar.
Israel tak akan berhenti setakat Gaza, kan? Kalau dia displace Gaza pergi ke Yan Khunis tu, saya ni daripada Khan tak tahu Yunis. geografi sampai jadi tahu Tahulah geografi lah. kat mana Terpaksa Khan buka Yunis, betul map. Jabaliyah semua. Masya Allah. Betul Prof. Kita belajar dari situ, Size. Prof. I think the best pengajaran adalah problem based. Saya datang daripada medicine, perubatan. Memang kita belajar ikut problem solving. Bukan ambil teori mana-mana. Jadi sekarang ni yang berlaku adalah konflik Palestin yang dirasai oleh semua orang, daripada mak ayah sampailah ke Betul. anak-anak. Dan kita sendiri kan pun kalau dulu kita bergantung kepada Reuters dengan BBC dengan Fox News kan waktu itu. Kita generasi yang menerima maklumat second hand yang telah pun ditwisted apa semua. Anak-anak kita lebih baik dia tampak sendiri. How can you fool us? Dia nampak real people, dia nampak orang yang kena tu kawan-kawan dia. Ramai dah pun ada kawan online Palestin sewaktu sebelum diserang ni, they have relationship with the Palestinian people pun. Ni anak-anak remaja ni kan. So you nak tipu siapa sebenarnya? Who are you going to fool? So berbalik kepada soalan tadi adalah masanya untuk melihat aspek-aspek kita mempersiapkan semua anak-anak kita, remaja kita, sistem ketenteraan kita, ya, bahawa bila kita bercakap pasal kemanusiaan dan hak itu sebenarnya ada dalam agama kita, dan biarlah kita yang mencorakkan pula naratif kemanusiaan yang duduk dekat UN tu yang tak dipahami oleh 14 negara yang menolak dan berapa negara berkecuali tu. 45 berkecuali. 45 yang berkecuali tu. Baik. It was kita kata bawakan balik tanggungjawab, dan ni sebab dalam masa saya kata tadi kan banyak deklarasi-deklarasi keamanan ni dicipta oleh mereka yang memulakan peperangan kan. Lepas tu mereka jugalah yang mencabulnya. Ya Allah. Bukan kita. Kita tidak pernah mencetuskan peperangan. Kita terpaksa terlibat dalam Perang Dunia Kedua contohnya bila Jepun menjajah dan sebagainya kan. Dan kemudian kita lihat bahawa negara-negara yang dia sendiri mensyarahkan kepada kita apa itu deklarasi hak asasi manusia, apa itu jawatankuasa Security Council keselamatan kan, dan sebagainya. Tapi mereka jugalah negara-negara yang ada pegang kuasa veto. Ya. Yang ni. Dan diorang sendiri tak dengar suara rakyat mereka. Saya lihat bahawa rakyat-rakyat yang memahami kemanusiaan sama macam kita di US, di UK, yang berarak dekat Washington DC. Betul, berhimpun. Ratusan ribu berkumpul. Ratusan ribu. Dan kita berkongsi rasa sedih, rasa kemanusiaan ini dengan sahabat-sahabat kita walaupun mereka bukan Islam. Ya. Betul. Maknanya mereka juga menghargai kemanusiaan, tapi bagi kita umat Islam itu sendiri sudah melangkaui kemanusiaan, mengajar kita tentang keadilan, kemanusiaan, menghormati hak masing-masing. Dan kejap lagi kita akan sambung cerita macam mana tadi Prof ada petik isu hipokrasi. Adakah berdiam diri juga boleh membuatkan satu isu itu lebih buruk? Jadi tambah lagi dalam isu Palestin dan Israel yang sedang kita lalui. Benda ni dah memang terang lagi bersuluh lah Prof kan. Maksudnya keganasan yang berlaku, tapi masih Barat lah terutamanya menafikannya dan mengatakan mereka tu betul. Maksudnya ramai dah meninggal, ramai dah syahid, kanak-kanak, wanita. Tapi itulah hipokrasi yang kita nak bincangkan selepas ini. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita belajar juga daripada perkara tersebut. Okay? Kita berehat seketika Prof dan sahabat-sahabat sekalian. Terus mendengar dan menonton segmen generasi di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kita teruskan dengan segmen generasi kita. Palestin mendidik anak-anak tentang hak dan juga kemanusiaan. Jadi Prof Rafidah masih lagi bersama kita tentang, kita nak bercakap tentang hipokrasi Barat. Prof, bagaimana Prof boleh kita kupas perkara ini dengan lebih mendalam? Tapi sebelum tu ada satu kata-kata saya terjumpa tadi, kata-kata Albert Einstein yang mengatakan the world will not be destroyed by those who do evil. Betul tak? Maknanya dunia
dunia ni takkan hancur dengan orang yang melakukan kezaliman, sebab mereka akan hancur sendiri nanti dengan kezaliman mereka. But by those will be destroyed by those who watch them without doing anything. Ini yang kita risau, yang berdiam diri, yang mungkin yang confused, keliru dan sebagainya. Macam mana Prof kita nak betulkan keadaan? Ya. Okey, saya melihat isu ni sebagai satu perkara yang kita tidaklah di pihak yang kita kata pasif ataupun yang helpless kan. Saya melihat satu perkembangan yang baik adalah bila generasi X menilai sendiri apa yang berlaku, dan tambah mereka yang lebih dewasa yang melihat bagaimana what's the use of signing all this declaration kan. Macam contoh kan kita kadang-kadang saya pun kata Malaysia kalau kita menerima gesaan suruh tanda tangani deklarasi itu deklarasi ini kan, this is the time, ini masa untuk kita lihat negara-negara yang pada saya sudah hilang dia punya integriti untuk memperkatakan tentang keamanan apa semua. Besok-besok kalau jumpa mereka, kalau diorang cakap macam tu, kita gelakkan je kan, because the evidence shows otherwise kan. Saya nak rujuk tulisan Peguam Fatihah Jamhari baru ni, artikel tentang orang yang mengatakan bahawa Malaysia ni tak tanda tangan Rome Statute sebab tu kita tak boleh tolong Palestin katanya. So Peguam Fatihah menyatakan fakta bahawa ketika 27 Oktober tu pengundian nak hentikan ceasefire ataupun tidak tu, negara US adalah antara yang penyokong kuat Israel kan. Dia pun tak tanda tangan Rome Statute. Israel memang Palestin antara mereka yang juga menandatangani Rome Statute, dan beberapa negara lain. Dan obviously Israel telah pun melanggar artikel-artikel dalam Rome Statute tu sendiri. Artikel tentang artikel 5 dan 7 ya, menghapuskan penghapusan genosid secara sistematik terhadap Palestin. Takrifan Rome Statute tu semua ada dekat Israel. Ada dekat Dia dah Israel. langgar, Dia dah langgar. Artikel 31 Rome Statute melampau hak prinsip kesedaran. Maknanya dalam Rome Statute ni on paper deklarasi nampak cantik, dan kerana ia dibuat oleh manusia, kita nampak ada lompong-lompong kat situ. Adalah kononnya dibenarkan retaliasi, tetapi artikel 31 kata you punya retaliation tu tak boleh disproportionate kan. Apabila Hamas melancarkan roket, sebenarnya dalam konteks untuk Hamas sendiri retaliate terhadap penjajahan bertahun-tahun kan, terhadap normalisasi hubungan apa semua, tetapi dibalas oleh Israel dengan kadar yang disproportionate. Ada dinyatakan dalam Rome Statute dan dilanggar juga oleh Israel. Dilanggar juga terlalu banyak artikel-artikel ini. So itu yang kita melihat, why in the first place you all buat Rome Statute US sendiri dia tak nak ceasefire. Dia tak nak sokong ceasefire. Dia membenarkan Israel yang melanggar segala international human rights law kan. Kemudian juga sebab itulah kita itu ramai yang berarak ke kedutaan Amerika kan untuk menyampaikan bantahan. White House. Okay. Kemudian juga bila kita tengok deklarasi yang lain kan, Universal Declaration of Human Rights, bila kita nak buat resolusi Israel telah langgar, saya ingat 350 lebih resolusi yang dicadangkan 350 lebih. Sepanjang penjajahan sampai sekarang ni. Setiap kali di PBB UN buat resolusi tersebut, dia dah langgar. Disokong pula oleh negara-negara yang menjadi champion tentang hak-hak deklarasi-deklarasi keamanan semua ni, dan dikutip pula oleh sesetengah pihak dalam Malaysia ini tanpa orang kata merujuk kepada practicality of it, tanpa merujuk kepada hakikat bahawa kuasa-kuasa besar, kuasa-kuasa seperti US tu hanyalah menggunakan deklarasi-deklarasi ini untuk diktate pula kita ni.
you tak boleh bela Palestin, you tak boleh cakap begini-begini. Kalau isu Palestin ni kena dilihat dari kacamata konflik apa benda, dan tak boleh bawa sebarang jiran kita Singapura tak bagi pakai apa-apa yang simbol Simbolik, Palestin apa simbolik semua kan. Palestin. So keamanan kemanusiaan ini ditarifkan dengan cara yang sangat tak adil, berat sebelah kan. Nak jaga hati Israel yang teroris dan juga Terang-terang teroris, rasis. terang-terang dengan Semua mereka. rasis, teroris, apartheid, genocide, semua ada kat dia. Tak boleh pula orang yang membela diri itu untuk membawa awareness sikit. Kami diserang ni, kami diserang. Begitu. Itu yang saya nampak betapa hipokrisinya Barat, sampai kita boleh kata mereka sendiri yang bersubahat lah, walaupun tangan-tangan mereka tidak basah dengan darah anak-anak Palestin. Allah. Tetapi cara mereka menanam fikiran supaya setiap negara itu ada je suara-suara sumbang yang melarang kita daripada menzahirkan kemanusiaan dalam Islam ini, kan? Kemanusiaan untuk semua orang. Dan mereka juga mengatakan bahawa, memberi gambaran bahawa dalam Islam ini kemanusiaan itu tak wujud, ataupun konon Hamas itulah tak ada kemanusiaannya. Sebab itulah setiap talk show di Barat itu kalau nak cakap pasal Palestin kena condemn dulu Hamas, kan? Jadi satu bentuk memes, kartun sekarang. You dah condemn Hamas ke belum? Kalau you dah condemn baru you boleh bercakap, kan? So I think this is the thing yang kita rasa sangat berat sebelah lah, ya. Sebab itu juga saya nak bawa akhir sekali ni about 7 to 8 minutes ni kan, tentang ketenteraan mereka yang mempertahankan watan. Kalau kita pisahkan Islam daripada semangat mempertahankan negara, maka kita tidak nampak satu ketumbukan ketenteraan yang solid dalam keadaan mereka tak ada apa-apa. Saya tertarik bila Yusuf Basim, how to pronounce his name, Basim Yusuf ke Yusuf Basim, saya tak ingat. Basim Yusuf kan, dalam Egyptian yang dalam dialog dia dengan Piers Morgan. Piers Morgan kan. Apa dia kata? Dia kata these Palestinian people, they never die, kan? You serang bom daripada tahun 1947 tu, they never die, they keep on. Apa yang membangkitkan semangat nak menjaga Gaza tu? Apa yang membangkitkan? Tidak lain tidak bukan adalah kerana memahami bahawa mempertahankan diri itu adalah satu jihad, satu benda yang berpahala di sisi agama yang diseru oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Itu semangat yang kalau boleh kita nak ada dalam tentera kita, kan? Sebab kita nak mereka jaga apa semua tu tanpa ada ni. Kita ambil contoh berapa ramai tentera-tentera Amerika Syarikat yang ditugaskan kat Vietnam. They don't know why they are there in the first place. Dia orang tak tahu dia orang perang untuk apa ni. Bila balik US, banyak paper, banyak filem pun tunjuk traumanya tentera US tu sebab tidak ada prinsip dalam ketenteraan dia. Tu sebenarnya dia nak apa? Dah lah kena jajah negara orang, kena berhadapan dengan local people yang memang marah apa semua kan. Sama juga macam tentera Israel ni, you will see one by one, ramai juga di antara mereka dah mula merasakan psychological trauma because they don't know why they are doing this. Dan kalau ada pun yang tegar itu pun mereka pun telah dipahamkan dalam agama mereka sebahagian kecil kan. Jadi kita jangan pisahkan Islam daripada semangat ketenteraan itu, sebab itulah yang menyebabkan seorang tentera itu berani ke depan mempertahankan kita. Kita tak nampak, saya ada keluarga yang tentera kan, kita tak nampak mereka dekat perbatasan sekarang duk jaga apa semua. Kita duk aman dekat sini, duk mengatakan bahawa demi kemanusiaan kita tak boleh agresif sangat kalau kita hidupkan balik, ya. Saya ingat ada daripada fellow penyelidik IKIM sendiri ada buat PhD tentang ketenteraan dalam Islam kan, which is masa yang tentang ketenteraan, ya, tentang ketenteraan. Yang jangan dilihat sebagai negatif. Bila kita orang Islam cakap pasal ketenteraan je, dia kata macam kita nak menyediakan teroris dan sebagainya. The real terrorist is there in Israel. Baru ni apa yang dia tak serang? Dia dah serang gereja.
dia dah serang hospital kan. Hospital. Kemudian ada pula 100 doktor Israel yang menyokong katanya. Kenyataan Supaya Dr. Israel itu dibom dilawan hospital. oleh pengerusi iMedic KL lah, Dr. Faiz baru ni. Dia kata, Mhm. kenapa pula seorang doktor ni pula beria yang tidak mengutuk penserangan ke hospital? Sebaliknya doktor-doktor Israel ini menyokong ketenteraan mereka kan. So saya kata kita boleh buanglah deklarasi Helsinki, kita boleh buang kod Nuremberg ya. Kod Nuremberg ni dicipta untuk mengawal kita kata etika doktor lah dalam peperangan, tak boleh jadikan tawanan perang apa semua kan. Tapi kalau doktor sendiri hilang kemanusiaan, so that's it lah. Kalau seorang doktor di negara yang sana pun menyokong pengeboman ke atas tempat-tempat seperti hospital dan gereja, tempat awam, sekolah, universiti kan, baru ni Universiti Al-Azhar di sana pun Di diserang. Gaza. Diserang juga. Tak ada dah universiti kat sana. Tak ada dah universiti kat Tak ada dah. Gaza dah. Sampai again Yusuf Basim melawak, dia kata secanggih-canggih ketenteraan Israel tak boleh beza yang mana satu sekolah, yang mana satu universiti, yang mana satu hospital dan so maknanya is deliberate. You nak cari tentera Hamas sebab you tak suka pun, you don't attack public places. You don't Betul. you tak menyebabkan kematian yang berganda hanya kerana tak dapat dia kata apa? Dia kata salah aim. Dia kata tentera yang paling canggih Betul. salah aim. Tapi salah target. Salah Dah lah. target tu. Ya Dia claim dia antara dia punya defense tu paling baik di dunia. Tapi tak boleh nak target. Macam mana kan? Mana So kasih Memang bola. penakut lah mereka ni. penakut dan deliberately aiming at it lah ya. So itu. Masya Allah. So itu yang saya nak mengatakan bahawa kadang-kadang memang kita participate lah. Kita akan pergi ke UPR ke-4 tahun depan. Dan sebenarnya Maksa juga pun menyediakan beberapa laporan ya. Tapi apabila kita berhadapan dengan gesaan-gesaan daripada negara-negara daripada barat, terutamanya mereka yang menyokong keganasan Israel ni, kita akan tapis lah. Kita akan kata macam you already lost your integrity. Awak dah hilang integrity dah dengan bercakap pasal kedamaian, dengan bercakap tentang dignity kan, manusia dan sebagainya. Sebab ada banyak deklarasi sendiri buat, sendiri langgar. Masya Allah. Jadi kita harap anak-anak kita juga faham dengan apa yang berlaku di luar sana untuk mereka hadamkan dan untuk mereka bawa ke masa depan, Prof, sebenarnya. Kita tak tahu perkara ini akan berlanjutan berapa lama lagi, tapi kita harap anak-anak kita lah yang menyambung nanti isu hak asasi manusia, isu kemanusiaan dan apa yang Islam ajar kita tentang keamanan. Mungkin sikit kesimpulan ataupun nasihat daripada Prof untuk semua. Okey. Dua-dua lah Prof, kesimpulan dan nasihat. Ya, kesimpulannya tragedi konflik yang berlaku dalam isu Palestin dan Israel ni menjadi satu pengajaran yang sangat besar kepada kita semua. Walaupun kita sebuah negara yang tidaklah sebesar negara-negara lain, tapi kekuatan kita ada pada kita kata menunjukkan solidariti. Kekuatan kita ada pada polisi-polisi negara kita, yang Perdana Menteri pun mengatakan bahawa kita akan tetap bersama-sama dengan Palestin. Walaupun negara-negara daripada barat dan duta-duta mereka tak setuju, tak happy dengan kita lah, position kita kan. Kita memahami bahawa banyak perkara yang digambarkan oleh barat, kononnya mereka lah yang paling memperjuangkan hak asasi, mereka lah yang paling memahami apa itu kemanusiaan, mereka lah yang mengadakan pelbagai dokumen yang sedap dibaca tapi betul. Tak dapat dilaksanakan. Tak dapat dilaksanakan pun dan dicabul pun sebahagian daripada deklarasi-deklarasi ini kan. So bagi kita umat Islam, dan kita pun mengambil iktibar daripada Palestin. Saya ingat daripada anak-anak saya kecil lagi. Anak-anak saya memang amat terasa isu ni sebab daripada kecil lagi mereka berhadapan dengan isu Palestin ni sampai diorang dah besar. Jadi diorang boleh lihat bahawa ada satu kekuatan yang dimiliki oleh rakyat Palestin dan kekuatan mempertahankan negara mereka berasaskan Islam itu
adalah kekuatan yang paling kuat sebenarnya. Dan kalau dalam Islam mempertahankan agama dan kebebasan itu tidak sama dengan menyerang orang lain. Islam bukan satu agama yang memulakan serangan. Ya? Betul. Dalam banyak sirah Nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mempersiapkan perang Tabuk, perang Khandaq, Uhud dan sebagainya dan perang yang lebih besar adalah dalam konteks mempertahankan Islam daripada dijajah ataupun dizalimi, ya. Kadang-kadang dipanggil tentera Islam kerana rakyat tidak tahan dizalimi oleh penguasa mereka. So ada banyak dalam Islam, sejarah peperangan ini kita boleh ambil dan kita jadikan, kita bawa semula ke United Nations sana, kemanusiaan yang sebenar. Baik. Masya Allah. Terima kasih banyak Prof atas ilmu pada hari ini. Terbaik. Kan kita harap itulah dapat diangkat suara kita ni sama-sama Saya kan. nak pakai muffler tadi tapi Oh. lupa. Tak apa, yang penting dalam jiwa. Sufi qulubina, insya-Allah Okey, sentiasa Prof. dalam hati. Terima kasih Terima banyak kasih, untuk hari ini Prof. Prof. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.